Sebab itu di dalam ayat yang lain sebagai contoh, Ali Imran ayat 164, Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah telah memberi anugerah kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah yang Allah beri? Iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim, ketika mana Allah mengutuskan seorang rasul min anfusihim, daripada kalangan dan golongan mereka sendiri. Ini adalah penguat kepada ayat yang kita baca, nak memperakukan bahawa antara nikmat paling besar Allah utuskan Nabi Muhammad, nak mengeluarkan manusia yang jahil kepada berilmu, nak mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran, nak mengeluarkan daripada alam jahiliyah kepada alam yang mengerti dan mengetahui. Yatlu alaihi, yatlu ayatihi, membacakan ayat-ayat ini, wa yuzakkihim, dan juga nak menyucikan mereka. Dua kali kita akan jumpa membacakan ayat-ayat Allah, sekali lagi kalimah wa yuzakkihim. Ini adalah konteks sebenar tentang ilmu. Dia adalah untuk mencari kebenaran dan berpijak pada realiti semasa, serta dapat menyucikan dan membersihkan kamu daripada akhlak-akhlak yang buruk dan kotor. Bahkan dalam surah Ibrahim ayat 28, Allah berfirman, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Adakah kamu tidak memerhatikan? Kamu tidak memerhatikan baddalu ni'matallahi kufra, iaitu mereka yang telah menukarkan nikmat Allah kepada kekufuran. Antara nikmat Allah ialah Islam sebagai agama dan panduan hidup. Antara nikmat Allah ialah apa dia? Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi mereka sanggup menukarkan ini dengan kekufuran, pengingkaran. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka menyeret sama kaum masing-masing ke lembah kehinaan dan kebinasaan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, imam besar di kalangan kaum muslimin Abdullah ibnu Abbas telah mengatakan nikmat yang ditukar di dalam ayat ini menunjuk kepada apa? Nikmat terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sesekali kamu menikar nikmat tersebut dengan apa? Dengan kekufuran. Oleh itu, untuk menjaga nikmat tersebut, bersambung dan berangkainya ayat, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sentiasalah kamu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nescaya Allah akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kamu dan jangan sesekali melakukan kekufuran. Memperakukan nikmat Allah dengan terutusnya Nabi Muhammad dengan apa? Memperbanyakkan mengingati Allah dengan menyebut asma'-asma'nya. Cara kita nak kenang, cara kita nak memperakukan nikmat yang Allah bagi pada kita, memperbanyakkan ingat Allah. Antara cara nak mengingati Allah, perbanyakkan menyebut asma'-asma' dia, nama-nama Allah, zikirkan benda tu. Kemudian washkuruli, bersyukur sebagai bentuk nikmat tambahan oleh Allah kepada kamu. Sebab itulah ada sebuah riwayat daripada Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab mengambil riwayat ni daripada Hisham bin Sa'id. Hisham bin Sa'id mengambil daripada Zaid bin Aslam, yang mengatakan bahawa dahulu Nabi Allah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, Nabi Musa kata, bagaimanakah cara untuk aku bersyukur pada kamu?
Nabi Musa tanya Allah, bagaimanakah cara untuk aku bersyukur pada kamu? Lalu dijawab oleh Allah, kamu mesti sentiasa mengingati aku dan jangan sesekali kamu lupakan ia. Cara kamu nak bersyukur, kena ingat padaku dan jangan lupa padaku. Kerana barang siapa di kalangan manusia yang mengingati aku, bermakna dia sedang mensyukuri aku. Tetapi mana-mana manusia yang tidak ingat kepada aku, melalaikan aku, bererti dia sedang mengingkari aku. Jadi merujuk kepada apa yang diriwayatkan tadi, seseorang yang ingat pada Allah, seseorang yang berzikir kepada Allah, otomatik orang tu dah termasuk di dalam bersyukur kepada Allah. Bila hidup dia ni Allah hiasi dengan ingat pada Allah, boleh zikir pada Allah, tu termasuk dia dah bersyukur. Tapi kalau Allah letak pada diri seseorang tu lalai, lengah, lupa, tak ingat pada Allah, bermaksud orang tu sedang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan daripada 4 imam yang besar, tabi'in besar, Imam Hasan Basri, Imam Abu Aliyah, Imam Abdul Rahman As-Saddi dan Ar-Rabi' Ibnu Anas, mengatakan sehubungan ayat fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, ialah bila mana seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga akan ingat pada dia. Dan bersyukur itu adalah nikmat tambahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan ganjaran kepadanya. Dan jangan sesekali kamu melalaikan dan melengahkan diri kamu daripada ingat Allah. Kalau riwayat bersendirian Imam Hasan Basri berkenaan dengan ayat ini, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Basri kata, bila kamu ingat kepada Allah dalam setiap aspek dan semua bentuk kefarduan yang Allah telah letakkan pada kamu, nescaya Allah juga akan mengingati kamu dalam setiap perkara kefarduan tadi atas hak Allah pada kamu. Jika kamu ingat pada Allah dalam setiap aspek, dalam semua kefarduan yang Allah wajibkan pada kamu, semua benda yang jadi kewajipan Allah atas kita, kita sentiasa ingat Allah, zikir Allah, nescaya Allah akan ingat kita dalam setiap aspek dan keadaan tadi. Antara benda wajib solat, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kita berpuasa, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kita buat sesuatu amal, sesuatu ibadat, kita ingat Allah, Allah akan ingat pada kita. Apa benda lagi nikmat dalam hidup yang kita nak? Kita nak suruh manusia ingat kita pun payah, nak suruh kawan ingat kita pun payah, nak suruh adik-beradik ingat kita pun payah. Yang lebih besar nak suruh Allah ingat kita, kita kena ingat Allah. Jangan lalai, jangan lengah benda ni. Hilang saja ingatan kita terhadap Allah, maka Allah juga akan hilang ingatan terhadap kita. Sebab itulah seorang ulama salaf sehubungan dengan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ulama salaf ini mengatakan makna sebenar-benar takwa ialah hendaklah kamu sentiasa mentaati Allah, jangan sesekali menderhakai dia. Hendaklah kamu sentiasa mengingati Allah, janganlah sesekali melupakannya. Hendaklah sentiasa kamu bersyukur kepada Allah dan jangan sesekali kamu mengingkarinya. Inilah yang disebut sebagai haqqa tuqatih.